Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi 22 Ogos. Kritikan terhadap gabungan Parti Sarawak GPS daripada pemimpin Pakatan Harapan PH Sarawak dan Parti Sarawak Bersatu PSB sudah dijangka awal. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul memberitahu reaksi itu memang dijangka akan berlaku apabila keputusan melibatkan perkembangan politik di peringkat persekutuan yang tidak memihak kepada parti politik pembangkang berkenaan. Jelasnya, kenyataan itu dikeluarkan apabila pengerusi Parti Tindakan Demokratik Sarawak DAP mendakwa GPS telah menyokong seorang calon Perdana Menteri yang salah kerana gagal mengurus pandemik COVID-19 serta menuduh GPS sebagai penyebab calon dari Parti UMNO dipilih semula sebagai Perdana Menteri. Katanya lagi, pengerusi DAP Sarawak tersebut juga menuduh GPS tidak menyokong bekas Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Muhammad Safi Abdal untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri. Selain itu, beliau turut mengingatkan pemimpin PH Sarawak dan PSB bahawa GPS tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin meletakkan jawatan sehingga pelantikan Perdana Menteri baharu terpaksa dibuat. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pemuda Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB Sarawak, Gel Rentap Jabu menyelar kenyataan Ahli Parlimen Selangau Barubian yang menyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai pemimpin yang lemah dan tidak tegas dalam melaksanakan tugasnya. Katanya bekas Menteri Kerja Raya itu seharusnya melihat dirinya terlebih dahulu sebelum melemparkan tuduhan sedemikian kerana selama 22 bulan menjadi menteri di peringkat persekutuan, beliau ternyata gagal dalam membawa pembangunan ke negeri ini. Jelas Gerald dalam kenyataan medianya semalam semasa Ahli Parlimen Selangau berkenaan bersama Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, beliau telah merestui pembatalan projek mega infrastruktur di Sarawak termasuk pembinaan Jambatan Batang Lupar, Jambatan Batang Ikan dan Jambatan Rambungan yang kini telah diteruskan oleh Kerajaan Sarawak. Selain itu, Barubian dilihat sebagai tidak menghormati titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdul Hari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mahu kemelut politik ditamatkan dengan segera. Dalam kenyataan berasingan, Timbalan Ketua Pemuda Parti PBB Fazruddin Abdul Rahman memaklumkan kekesalannya dengan tindakan seorang ahli politik kanan pembangkang Barubian yang terlebih dahulu mengeluarkan kenyataan tidak berasas selain bermotif politik terhadap Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum beliau memulakan tugasnya sebagai Perdana Menteri ke-9. Ujarnya lagi, Ahli Parlimen Selangor itu perlu ingat bahawa dia antara 27 ahli Parti Keadilan Rakyat PKR yang telah dipecat keanggotaan dan keluar parti selepas berlakunya krisis dalam Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini. Sementara itu, Timbalan Ketua Pemuda Parti PBB yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu, Miro Simoh, dalam kenyataan medianya pula memberitahu gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah bersekongkol dengan UMNO kerana sentiasa konsisten dengan pendirian dan asas perjuangannya, namun mengambil pendirian mesra Kerajaan Persekutuan demi menjamin kestabilan politik. Ujarnya lagi, banyak kejayaan yang dicapai GPS menerusi kerjasama itu termasuk berjaya dalam kes tuntutan cukai jualan minyak dan gas dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Beliau menyatakan demikian bagi menyangkal dakwaan Ahli Parlimen Selangau Barubian yang menuduh GPS diperalatkan oleh UMNO, Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan Parti Islam Se-Malaysia PAS kerana menyokong Dato' Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Tangguhkan dahulu sebarang perjalanan rentas daerah dari kawasan Zon Selatan Sarawak ke bahagian Sibu. Demikian saranan penyelaras Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Sibu, Dr. Anwar Rapai bagi membendung penularan dan peningkatan kes COVID-19 di Sibu yang menunjukkan tren peningkatan sepanjang minggu lepas. Menurut Dr. Anwar Rapai, walaupun mereka yang mahu bergerak dari Kuching ke Sibu boleh memohon permit rentas daerah daripada pihak polis, namun pergerakan rentas daerah seperti itu harus dikurangkan. We hope that movement Sibu Kuching to be reduced as much as possible. Kalau urusan kerja is still not that important, I think you hold on a lot lah.
Beliau berkata demikian dalam sesi siaran langsung di laman Facebook rasminya. Dr. Anwar Rapai yang juga Menteri Muda Perumahan dan Kesihatan Awam juga memberitahu setakat ini 8 kes positif COVID-19 di bahagian Sibu disahkan varian Delta. 4 kes direkodkan itu adalah membabitkan penduduk tempatan, 1 kes dari Selangau, 2 kes adalah warga asing manakala 1 kes dari Sarike. Bahagian Sibu mencatatkan sebanyak 214 kes sepanjang minggu lepas. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semalam turut mengisytiharkan 27 lokaliti di negeri ini dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. JPBN menerusi kenyataan media hariannya memaklumkan jumlah lokaliti tertinggi dilaporkan di daerah Belaga iaitu 22 lokaliti. Daerah Kapit merekodkan 2 lokaliti dilaksanakan PKPD serta masing-masing 1 di Lubuk Antu dan Asajaya. Sementara itu, 10 lokaliti pula ditamatkan pelaksanaan PKPD semalam melibatkan masing-masing 2 di daerah Seri Aman, Bintulu dan Tatau serta masing-masing 1 di Miri, Kabong dan Seratok. JPBN turut memaklumkan tiada lokaliti dilanjutkan PKPD semalam. Remaja berusia 12 hingga 17 tahun di bahagian Kapit, khususnya yang mempunyai penyakit kronik, kini boleh menempah slot janji temu bagi mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Menurut penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK daerah Kapit, Dr. Adeline Alina Dihom, ibu bapa atau penjaga yang mempunyai anak yang menghidap penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, obesiti, asma, thalassemia, sawan dan penyakit jantung diminta terus menghubungi klinik kesihatan Kapit untuk membuat janji temu suntikan vaksin. Dr. Adeline Alina menyeru ibu bapa atau penjaga supaya menyegerakan pendaftaran nama anak mereka agar golongan remaja berkenaan mendapat perlindungan yang sewajarnya. Jelasnya golongan ibu bapa tidak perlu risau kerana sebelum vaksin diberikan, penilaian pra-vaksinasi akan dilakukan oleh pegawai perubatan berdasarkan status kesihatan semasa, sejarah perubatan, alergi dan ubat-ubatan yang sedang diterima oleh remaja terbabit. Bagaimanapun bagi individu berusia 18 tahun dan ke atas serta belum menerima dos pertama, mereka boleh hadir terus ke klinik kesihatan Kapit pada hari Isnin hingga Khamis bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang dan pada hari Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 11 pagi. Sarawak Energy kini hanya membenarkan pelanggan yang telah lengkap menerima suntikan 2 dos vaksin COVID-19 untuk berurusan di kaunter khidmat pelanggan syarikat tersebut di seluruh negeri. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat SESCO iaitu anak syarikat SEB, Lau Kim Swee berkata, pelanggan diminta untuk menunjukkan status vaksinasi menerusi aplikasi MySejahtera, kad imuniti atau pasport imuniti sebelum memasuki premis kaunter berkenaan. Menerusi kenyataan media, Lau Kim Swee menambah langkah keselamatan seperti pemeriksaan suhu badan, pemakaian pelitup muka dan pematuhan penjarakan fizikal selain menggunakan cecair pensanitasi tangan akan tetap dilaksanakan. Tegasnya, peraturan lengkap 2 dos vaksin ini turut terpakai kepada kaki tangan, kontraktor dan vendor SEB bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Tambahnya, mana-mana pihak yang gagal mematuhi peraturan atau garis panduan kesihatan tidak akan dibenarkan memasuki premis Sarawak Energy. Ujarnya lagi, semua kaunter khidmat pelanggan syarikat utiliti tersebut disanitasi sentiasa dan hanya kaki tangan yang telah lengkap vaksin dibenarkan hadir secara fizikal ke pejabat. Beliau turut menggalakkan pelanggan untuk melakukan urus niaga secara dalam talian menerusi aplikasi SEB Cares. Seorang wanita tempatan berusia lingkungan 40-an dari daerah Padawan telah mengalami kerugian sebanyak RM60,140 selepas menjadi mangsa penipuan love scam. Timbalan Ketua Polis Daerah, Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan, Deputi Superintendent Polis TSP Lim Jau Siong dalam kenyataan memaklumkan mangsa ditipu oleh seorang lelaki menerusi laman sosial menggunakan nama akaun Tan Jenny Mon berasal dari Manchester, England.
DSP Lim menjelaskan suspek menipu mangsa menggunakan alasan hendak mengirim hadiah kepada wanita terbabit selain turut menerima panggilan telefon daripada syarikat kurier mengatakan ada satu bungkusan barang dikirimkan atas nama mangsa serta perlu membayar cukai penghantaran berjumlah RM3,500 atas alasan barang kiriman itu terlebih berat. Ujarnya selepas itu pemanggil yang sama meminta bayaran sebanyak RM11,150 dengan alasan terdapat banyak wang di dalam bungkusan tersebut dan tanpa was-was mangsa membuat pemindahan wang dalam talian ke satu akaun CIMB Bank atas nama individu yang berlainan. 3 hari kemudian mangsa diminta untuk membuat bayaran tambahan berjumlah RM45,490 kerana jumlah bayaran sebelumnya tidak mencukupi. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan iaitu menipu dan jika didapati bersalah boleh dihukum penjara selama tempoh tidak kurang dari 1 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun serta sebat. Sekian berita pagi Sarawak, terus patuhi SOP, lindung diri, lindung semua. Saya Fazril Hisham Afandi. Assalamualaikum.